Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya Syahrul Hanifi bin Syahrul Yusri akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan tanggungjawab rakyat kepada negara. Dan jenis tanggungjawab yang akan saya bentangkan sebentar lagi ialah taat setia kepada pemerintah dan juga mendoakan kebaikan kepada pemerintah. Tidak ada satu pun perintah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah melainkan ia akan mendatangkan kebaikan kepada umat manusia. Termasuklah perintah untuk menunaikan hak-hak penguasa atau pemerintah di negara-negara Islam. Jadi setiap orang perlulah menunaikan hak-hak tersebut bagi mendatangkan kebaikan kepada negara masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri di kalangan kamu. Dan yang dimasukkan oleh ulil amri di dalam Al-Quran ini adalah para ulama dan juga para pemimpin. Ada juga sebuah hadis iaitu Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang taat kepadaku bermakna ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang derhaka kepadaku bermakna dia telah menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada pemimpin bermakna dia telah taat kepadaku. Dan siapa yang derhaka kepada pemimpin bermakna dia telah derhaka kepadaku. Okey, ia bermaksud jika mandat yang dipegang oleh pemimpin atau pemerintah itu bertepatan dan tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib untuk kita patuhi apa yang telah dilaksanakan oleh mereka. Maka ketaatan kepada pemerintah itu adalah suatu bentuk ketaatan kepada Rasulullah juga. Dan bentuk kepada ketaatan kepada Rasulullah itu adalah bukti kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga sebaliknya. Jika kita tidak mentaati pemimpin kita yang telah melaksanakan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak mentaati kepada Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, yang seterusnya akan membawa kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menegaskan bahawa hadis tadi menjadi dalil kewajipan untuk mentaati pemimpin yang tertakluk kepada perintah yang tidak mengarah kepada kemaksiatan. Adapun hikmah akan perintah mentaati mereka adalah kerana faktor menjaga kesatuan. Memandangkan perpecahan adalah punca daripada kerosakan. Antara contoh yang kita boleh ambil adalah seperti musim PKP ni. Contohnya arahan daripada kerajaan untuk tidak keluar daripada rumah melainkan ada hal-hal yang penting ataupun hal-hal yang terdesak. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia wajib ikuti perintah yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, yang contohnya PKP, kemudian PKPB dan kemudiannya PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang sekarang ni. Kita kena jaga SOP, stay at home dan sebagainya. Dan itulah juga bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita melanggar peraturan, bukan sahaja kita melanggar undang-undang, bahkan kita melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tanggungjawab rakyat terhadap negara yang seterusnya ialah mendoakan kebaikan kepada pemerintah negara. Disebut oleh Imam Al-Barbahari, antara ciri-ciri seorang ahlu sunnah wal jamaah itu ialah mereka sering mendoakan kebaikan kepada para pemimpin mereka. Tidak boleh mendoakan kepada pemimpin mereka untuk kemusnahan, kehancuran dan keburukan dan sebagainya. Imam Ahmad rahimahullah ditanya ketika dia diseksa pada zamannya, kata Imam Ahmad, "Lau kana lana da'watun mustajabatun la da'una biha lisultan." Maksudnya sekiranya kami memiliki doa yang mustajab,
pasti kami akan mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Imam besar Fudail bin Iyad juga berkata, artinya seandainya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, tidak akan aku ucapkan kecuali untuk mendoakan kebaikan kepada pemimpin. Begitulah pentingnya kita untuk mendoakan kebaikan kepada para pemimpin ataupun pemerintah negara kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama-ulama silam yang terdahulu. Mereka melakukan demikian adalah kerana untuk mendapatkan kebaikan bagi seluruh negara umat Islam. Jika kita mendoakan kebaikan untuk diri kita, maka kebaikan itu akan kita peroleh hanya untuk diri kita. Akan tetapi jika kita mendoakan kebaikan kepada para pemimpin, dan jika doa itu makbul dan pemimpin itu menjadi baik, maka sudah tentulah pemimpin itu akan melakukan kebaikan terhadap rakyatnya. Maka kita akan berada di dalam hidup aman, damai dan sejahtera sebagai negara Islam. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.